الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat kita teruskan kajian kita untuk sama-sama kita tengok kisah atau riwayat hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai kurun yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut bahawa kurun yang terbaik adalah qarni, kurun dia. Maka para sahabat Nabi ini antara orang-orang yang terbaik. Kalau kita belajar, kita tengok kisah-kisah para sahabat ini, mudah-mudahan dapat iktibar kepada kita untuk kita ikut orang-orang yang terbaik ini. Baik, pada malam ini kita sambung kepada para sahabat yang seterusnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari namanya Jundub bin Junadah. Kalau dalam hadis mungkin kita pernah dengar nama Jundub bin Junadah, dialah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari duduk di satu tempat Wadan, yang tempat itu berada di antara laluan daripada Mekah nak ke Syam. Laluan daripada Mekah nak ke Syam akan melalui tempat Wadan ni, yang mana tempat ini adalah merupakan tempat yang diduduki oleh Bani Ghifar. Bani Ghifar. Al-Ghifari maksudnya Ghifar. Ghifar daripada Bani Ghifar. Abu Dzar Al-Ghifari maksudnya Abu Dzar daripada Bani Ghifar. Duduk di situ, yang mana tempat itu menjadi orang-orang di situ macam orang Mekah jugalah. Macam Quraisy Mekah yang mana mereka menyembah berhala dan perbuatan jahat mereka sama macam Mekah, orang yang buat dosa kesalahan yang banyak. Dan tambah lagi mereka ni bila mana duduk di dalam perjalanan antara Mekah dengan Syam, yang selalunya peniaga-peniaga dari Mekah ni pergi berdagang di Syam. Tempat mereka ni selalunya mereka akan tahan pedagang ni, akhirnya mereka akan minta cukai. Yang nak lalu tempat mereka minta cukai. Dan juga ada sekumpulan pula mereka akan rompok harta pedagang ni. Dia panggil qati'ut tariq, orang yang suka merompok rombongan dagang yang nak pergi berniaga. Rompok itu, terutama kalau kumpulan yang tak mau bayar kepada mereka cukai, maka adalah mereka akan rompok harta daripada kumpulan tersebut. Maka Abu Dzar Al-Ghifari ni seorang yang dia tak berapa suka dengan keadaan masyarakat sekeliling dia ketika itu. Kerajaan sekeliling dia yang mana dia kata tak kena dengan jiwa dia. Maka dia mencari-cari satu yang nak sesuai dengan jiwa dia. Maka dia dengarlah berkenaan dengan cerita seorang Nabi baru yang diutuskan. Cerita pasal apa? Pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang heboh dah waktu tu. Cerita walaupun berlaku di Mekah, tapi kisah itu dah didengari sampailah kepada tempat Ghifar ni ataupun Bani Ghifar. Dengarlah cerita dia. Dan orang yang memeluk agama Islam tu tak ramai lagi, baru sikit saja yang memeluk agama Islam. Tapi kisah saja bila mana orang Quraisy duk cerita tentang tak betulnya Muhammad, orang Quraisy cerita Muhammad ni bawa agama baru dan sebagainya. Bila sampai berita ni, Abu Dzar dia terasa teringin. Dia nak tengok juga macam mana yang kata Nabi baru ni, apa yang dia bawa. Tapi dia nak pergi ke Mekah, dia ada tanggungjawab dia. Nak jaga keluarga dia dan sebagainya. Akhirnya dia suruh adik dia dulu. Adik dia yang bernama Anis. Anis, adik pada Abu Dzar. Abu Dzar suruh dia pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah buat apa? Tengok ada seorang Nabi baru, apa yang dia bawa, bagaimana keadaan dia, apa yang dia bawa. Maka Anis pun ikut arahan daripada Abu Dzar. Dia pergi ke Mekah, akhirnya dia pergi tengok, cari tengok risik, tengok apa yang Nabi baru ni bawa, bagaimana keadaan dia dan sebagainya. Dia pergi duduk beberapa hari, 4-5 hari. Akhirnya dia balik ke tempat dia balik. Bila balik saja berjumpa dengan Abu Dzar, maka Abu Dzar bertanya kepada Anis, apa yang kamu dapati berkenaan dengan Nabi baru ni?
Maka Anis memberitahu kepada Abu Dzar bahawa dia ni orang yang baik. Sebelum daripada dia jadi Nabi, orang panggil dia Al-Amin. Dengan sifat dia yang baik dan sebagainya, orang panggil dengan Al-Amin. Akhlak dia baik. Dia ni semualah daripada akhlak dia sebelum daripada jadi Nabi, orang yang baik. Tapi Abu Dzar tanya, Allah ni apa orang kata kat dia? Orang kata kat dia ni seorang sahir, seorang tukang sihir, seorang yang guna ilmu sihir, seorang penyair dan sebagainya. Dia buat ayat Quran, buat syair, ayat Quran dia berkata syair dan sebagainya. Orang kata macam tu. Abu Dzar kata, dia kata lepas tu Abu Dzar tak berapa puas hati dengan maklumat yang dibagi oleh Anis adik dia ni. Dia kata tak berapa puas hati. Dia kata aku kena pergi nyeri. Tak cukup maklumat ni, tak cukup. Dia kata aku kena pergi nyeri. Akhirnya Abu Dzar ambil keputusan. Dia kata dia nak pergi. Dia nak pergi ke Mekah. Dia suruh dia panggil orang supaya jaga urusan dia yang dia tak boleh tinggal tadi. Panggil lah orang adik dia ke, orang lain ke untuk jaga. Maka dia pun pergilah ke Mekah untuk tengok apa dia berkenaan dengan Nabi baru ni. Maka bila pergi saja Abu Dzar siap buat persiapan pergi ke Mekah. Sampai ke Mekah, adik dia dah pesan lah. Adik dia kata kalau nak pergi ke Mekah, jangan cakap pasal Nabi baru ni, pasal Muhammad ni. Sebab apa? Sebab orang Mekah ni kalau dengar saja siapa yang ikut Muhammad, siapa yang cari pasal Muhammad, siapa yang tanya pasal Muhammad, dia pun akan bunuh. Maka dia dah berhati-hati, dah Abu Dzar berhati-hati lah. Dia pergi ke Mekah, dia tak tanya apa-apa. Dia siap dah jawapan. Kalau orang tanya dia main buat apa, dia nak abang lah. Sama ada dia menega ataupun orang yang tersesat dan sebagainya. Dia duduk masuk ke Masjidil Haram pusing. Dia kata dia, satu lagi jawapan dia, dia kata nak pergi tawaf kan, kat berhala. Dia pun pergi duduk kat Masjidil Haram pusing. Dia duduk di satu tempat, duduk tengok siapa lalu dia tengok muka. Ada cerita mengatakan dia dah nampak dah sekali Nabi Muhammad. Dan dia duduk agak dah tu Nabi Muhammad. Pasal apa? Ada ciri-ciri yang menunjukkan bahawa dia Nabi Muhammad. Orang nampak Nabi Muhammad ni, orang tahu kata dia Nabi. Tapi dia tak berani tegur. Takut silap orang. Takut kena pula orang yang lawan pula Nabi Muhammad, dia pula kena bunuh. Maka dia duduk diam. Dia duduk dengar. Ada saja satu kumpulan duduk sembang, dia pergi dekat-dekat dengar. Kotlah dia bercerita pasal Muhammad. Kok ada dapat maklumat, dia pergi dengar. Kalau ada, dia duduk lama sikit. Kalau tak ada, dia pergi cari pula tempat yang lain. Sampailah dia Sayyidina Ali bin Abi Talib jumpa, tengok orang ni dia duduk dekat Masjidil Haram ni. Dia macam orang luar, tak nampak orang Mekah, nampak macam orang luar. Maka Sayyidina Ali tengok dia, Sayyidina Ali tak apa, balik dulu. Lepas tu pergi pula ke masjid, tengok dia duduk di tempat tu Sayyidina Ali. Maka perangai orang Arab, dia ni suka layan tetamu walaupun tak kenal. Dia layan tamu. Akhirnya Sayyidina Ali kata, mai tanya dia, mai dari mana, ada rumah ke tak, bawa balik rumah dia. Maka dia pun pergi balik ke Sayyidina Ali, bawa Abu Dzar pergi bermalam di rumah dia. Pergi bermalam di rumah dia tu, sambil bermalam, adab tuan rumah ni tak tanya apa dia hajat orang yang mai tu. Apa hajat orang yang mai, tak tanya pun. Maka Sayyidina Ali duduk, Abu Dzar duduk di rumah dia, bermalam di rumah dia, tak tanya sikit pun apa sebab dia mai. Bagi duduk bermalam saja. Sampai malam, esoknya pagi, Abu Dzar sekali lagi himpun dia punya barang, keluar balik pergi ke masjid. Pergi Masjidil Haram, pergi nak pergi dengar apa dia cari maklumat pasal Nabi. Hari kedua pergi cari, tak jumpa, tak ada apa-apa lagi. Lepas tu Sayyidina Ali, hari kedua tu Sayyidina Ali keluar juga petang, dekat nak malam tu, jumpa lagi Abu Dzar duduk di situ lagi. Dia kata, mai balik rumahku lagi. Malam kedua bermalam rumah Abu Dzar. Sampailah malam ketiga bermalam di rumah Abu Dzar. Barulah malam ketiga tu, ni adab tetamu 3 hari kita layan tamu elok. Sampai hari 3 tu, Sayyidina Ali pun tanya jugalah, Abu Dzar ni mai buat apa? Dia tanya mai dari mana? Dia abang mai daripada Rifah. Tanya mai buat apa? Mai. Dia tak bagi tahu terus. Dia kata kalau kamu boleh simpan rahsia, boleh tolong aku bagi tahu. Maka Sayyidina Ali pun kata, ya aku boleh simpan rahsia, aku boleh tolong kalau aku boleh tolong.
Maka dia bagi tahu, aku main ni nak cari Nabi baru. Yang duk dengar cerita pasal Nabi baru, aku nak cari dia. Nak dengar sendiri apa yang dia sampaikan, apa ayat-ayat yang dia sampai orang duk cerita kepada dia. Maka bila mana Sayyidina Ali dengar saja perkataan daripada Abu Dzar, maka dia pun tersenyum gembira. Ceria wajah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata dia adalah Rasul yang benar. Rasul yang benar. Sebab dia dah beriman dengan Nabi ketika itu. Maka dia kata kalau nak jumpa Nabi ni boleh esok, fa iza asbahna fattabi'ni. Kalau esok, pagi-pagi esok ikut aku. Ikut aku, kita pergi berjumpa dengan Nabi ni di satu tempat. Rumah siapa-siapa, rumah Nabi ni ataupun rumah lain. Pergi jumpa dengan Nabi ni, ikut aja aku. Ikut, jangan ikut dekat, ikut jauh sikit. Dia kata nanti kalau ada apa-apa yang benda yang bahayakan kamu, kalau dia, orang tahu kamu nak pergi cari Muhammad, aku akan berhenti tepi jalan. Aku akan ambil ayak, tuang ayak, basuh tangan. Kalau jumpa apa-apa, kita akan berhenti tepi jalan. Aku berhenti di depan, kamu berhenti belakang. Aku akan ambil ayak, basuh tangan, kamu pun ambil ayak, basuh tangan. Kalau jumpa pula benda lain, aku ambil batu, aku baling belah kanan, kamu pun ambil batu baling belah kanan. Tapi jangan ikut dekat. Sampailah kamu tengok aku masuk ke satu rumah, kamu masuk rumah tu cepat-cepat. Kata Sayyidina Ali kepada Abu Dzar. Maka dia kata, okey tak apa. Aku akan ikut kamu. Sampailah esoknya, pergi. Jalanlah mereka dua dalam keadaan berhati-hati. Sampailah masuk ke rumah, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Dzar masuk rumah, tengok Nabi yang keluar daripada mulut dia apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Ni orang yang pertama yang ucap salam. Orang pertama Abu Dzar, orang pertama yang ucap salam. Salam yang kita beri salam ni, Abu Dzar orang yang pertama. Maka dijawab oleh Rasulullah, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatuhu wa barakatuh. Jawab. Kemudian bila mana Abu Dzar dilayan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditanya oleh Nabi tujuan Abu Dzar datang. Dia pun bagi tahu nak dengar berkenaan dengan ayat apa yang kamu nak sampaikan, apa yang kamu bawa dan sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca satu ayat kepada Abu Dzar. Bila baca satu ayat, dengar saja ayat daripada Al-Quran, terus saja Sayyidina Abu Dzar mengucap kalimah syahadah di depan Nabi. Maka disebutkan dia ni antara Rabi'a salasatin, orang yang ketiga ataupun keempat, ataupun orang yang kelima atau keempat. Maksudnya orang yang awal-awal memeluk agama Islam. Orang yang awal-awal memeluk agama Islam. Maka bila peluk agama Islam, Nabi kata, kamu dah Islam lah ni. Jangan bagi tahu kat siapa-siapa, jangan habaq kat siapa-siapa kamu dah peluk agama Islam. Nanti kamu akan dibunuh. Tapi Abu Dzar kata, aku tak akan balik ke Ghifar, aku tak akan balik ke tempat aku, melainkan setelah mana aku iklankan, aku beritakan berkenaan dengan keislaman aku ni kepada orang-orang Mekah. Dia nak bagi tahu kepada orang Mekah. Nabi tak halang dia. Nabi tak boleh halang lah. Dia azam macam tu. Maka dia keluar daripada rumah tersebut, pergi bawah keliling Kaabah sampai dekat perhimpunan tempat pembesar-besar Quraisy ni duduk berhimpun. Dia menyebutkan bahawa dia ni telah mengikut Muhammad. Inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku dah mengucap, aku dah ikut yang kata Allah sebagai Tuhan, aku dah ikut Muhammad sebagai Rasulullah. Maka bila dia kata macam tu, terus saja orang-orang kafir Quraisy pukul dia. Pukul dia kata, pukul ni pukul yang nak bunuh dia. Nak bunuh dia, teruk dah. Teruk dah dia kena pukul dengan orang-orang Arab ni. Sampailah yang menyelamatkan dia tu adalah bapa saudara Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas tengok dia kena pukul, Abbas pergi terakam, pergi pegang peluk dia, lindung dia daripada pukulan orang-orang kafir Quraisy tu. Kemudian Abbas kata dekat orang Quraisy, Abbas kata apa? Berani kamu, berani hampa buat kat dia. Hampa tahu dah hampa nanti nak pergi ke Syam, nak pergi berdagang, nanti hampa kena lalu tempat dia. Tempat mana? Tempat Ghifar. Nama tempat Ghifar ni, Bani Ghifar ni. Bila orang Quraisy dengar tu, dia pun takut. Takutlah.
Kalau harta mereka terancam, mereka takut. Dan mereka tahu juga orang Ghifar ni macam mana. Mereka ni duk rampas atau orang duk ambil, minta bayaran orang nak lalu tempat mereka. Maka mereka takut. Maka lepaslah Abu Zar Al-Ghifari. Kemudian dia balik berjumpa dengan Nabi SAW. Bila balik berjumpa dengan Nabi, Nabi kata, bukankah aku dah larang kamu jangan buat macam tu, tengok apa yang dah jadi kepada kamu. Dia kata, wahai Rasulullah, itu hajat yang aku telah sempurnakan. Aku teringin sangat nak buat macam tu, dan aku dah sempurnakan. Dia kata, puas hati dah, boleh buat macam tu walaupun kena pukul dengan teruk. Maka seterusnya Rasulullah bagi arahan kepada dia apa? Ilhaq biqaumika. Kamu balik ke tempat kamu, pergi jumpa dengan kaum kamu, ajak mereka untuk peluk agama Islam. Sampaikan apa yang kamu telah lihat, apa yang telah kamu dengar. Maksudnya balik ke Ghifar, balik ke tempat dia, dakwah, sampaikan Islam ni. Maka dia pun baliklah. Abu Zar pun balik. Nabi bagi tahu dekat Abu Zar ni apa? Kamu balik ke tempat kamu ni sampai kamu dengar kami dah menang. Bila kamu dengar kami dah menang, baru waktu tu kamu mai berjumpa dengan aku. Bila kamu dengar aku dah menang, waktu tu mai berjumpa dengan aku. Maksudnya apa? Waktu tu baru orang kelima, baru orang keenam yang peluk agama Islam. Tapi Nabi dah yakin dah bahawa Islam akan menang. Nabi berani kata macam yang kita riwayat sebelum ni berkenaan dengan sahabat yang sebelum ni, Hatim Adi bin Hatim At-Tai. Nabi dah cerita berkenaan dengan akan jatuh akan lawan kerajaan Parsi dan sebagainya. Nabi dia ada committed dia yakin dia dengan perjuangan yang dia bawa. Yang ni awal lagi. Nabi kata dia akan menang waktu kau dengar kami menang ni, mai lah. Maksudnya lepas Nabi berhijrah nanti ke Madinah, nanti mai nanti berjumpa dengan aku di Madinah. Maka dia balik ke Ghifar, dia jumpa pertama sekali adik dia, Anis tadi. Bila jumpa dengan Anis, dia ajak Anis peluk agama Islam. Lepas tu dia jumpa dengan mak dia pula, ajak mak dia peluk agama Islam. Mak dia pun peluk agama Islam. Mak dia peluk agama Islam, tak ada mudah saja dia ajak keluarga dia masuk Islam. Lepas tu ramai dah daripada orang kampungan dia peluk agama Islam. Dan juga antara ada orang yang dia pergi ajak berdakwah tu, dia ajak untuk pergi peluk agama Islam. Golongan ni kata apa? Kalau Muhammad dah menang, dah berjaya menguasai kota Madinah tu, baru kami peluk agama Islam. Lepas tu bila bila Nabi dah berjaya kuasai Madinah, barulah golongan ni peluk agama Islam. Sampai katanya Ghifar tu habis, semuanya peluk agama Islam. Dan ada satu lagi Bani Aslam juga memeluk agama Islam. Abu Zar duduk di tempat dia, kampung dia ni, sampai Nabi berhijrah. Dia tak pergi lagi ke Madinah sebab dia tak wajib berhijrah. Orang yang wajib berhijrah ni orang Mekah, wajib berhijrah. Lepas tu Nabi perang Uhud, dia duduk di tempat dia lagi. Dia perang Badar mula-mula. Lepas tu perang Uhud sampai perang Khandaq. Lepas perang Khandaq baru Abu Zar pergi. Maksudnya dia duduk dengan ni tak lama, dalam tempoh 5-6 tahun. Dalam tempoh lebih kurang 5 tahun saja lepas perang Khandaq. Dia pun pergi berjumpa dengan Rasulullah. Riwayat mengatakan waktu dia pergi seluruh kampung dia dalam keadaan satu kumpulan yang ramai. Ada yang naik kuda, ada yang naik unta dan sebagainya, sambil bertakbir. Sahabat-sahabat yang duduk di Madinah kata, kalaulah dia tak dengar lawangan takbir tu, kami duk rasa musuh dah, kami duk rasa orang Quraisy dah. Tapi rupanya bukan. Dia adalah rombongan daripada Abu Zar ataupun daripada Ghifar. Kemudian bila jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seronok, gembira tengok apa yang kejayaan yang dibawa oleh Abu Zar Al-Ghifari, yang mana disebut Nabi bila tengok berkenaan dengan Abu Zar, Nabi kata dia ni lah orang yang mana dia orang yang pernah berjalan atas muka bumi, yang pernah duduk di bawah. Tak ada orang yang pernah berjalan atas muka bumi. Orang yang duduk di bawah langit Allah Subhanahu Wa Taala ni yang paling jujur melebihi Abu Zar. Maksudnya dia lah orang yang paling jujur. Orang yang paling jujur. Apa yang dia buat, ikhlas dia balik berdakwah kepada kaum dia sampai semua kali peluk agama Islam. Itu menunjukkan kepada
jujurnya ataupun benarnya Abu Zar Al-Ghifari. Kemudian dia duduk lepas Nabi wafat, dia berhijrah ke Syam. Duduk di Syam, duduk di Damsyik. Lepas duduk di Syam, dia duduk di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan sebagainya. Sampai zaman Sayyidina Osman, orang pergi tengok dia. Waktu tu dia dah tengok, dia dah Abu Zar ni tengok, dia ni seorang yang zuhud. Seorang yang zuhud ni, bila orang waktu zaman Sayyidina Osman, orang pergi tengok, dia rasa seolah-olah dalam pemerintahan khalifah ketika itu, kerajaan ketika itu dah masuk dunia. Maka dia antara orang yang lawan kerajaan, orang lawan pembesar-pembesar yang ambil gaji yang banyak daripada kerajaan-kerajaan atas apa yang mereka buat ni. Dia antara orang yang lawan, yang suka kritik dan sebagainya. Sampailah dia ni akhirnya bila orang pergi tengok di rumah dia, tak ada apa-apa perabot. Ada seorang sahabat pergi rumah Sayyidina Abu Zar, masuklah rumah dia, tengok rumah dia tak ada perabot apa pun. Bila masuk dalam tak ada perabot, lelaki yang pergi rumah dia ni tanya kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, aina mata'akum? Aina mata'akum? Mana perabot-perabot kamu? Abu Zar kata, tak ada. Lana baitun hunaka, ada di rumah kami yang kami akan duduk selama-lamanya. Maksudnya apa? Dia dah hantar perabot-perabot tu pergi di syurga dah. Dia nak duduk di syurga selama-lamanya. Maka dia tak mau masuk dunia ni dalam kehidupan dia. Tapi lelaki tu kata, tak, di atas dunia pun kamu kena cari benda yang kamu perlu guna, ada hajat kamu ke atasnya. Tapi dia kata apa? Dia kata, walakin sahibul manzil la yatrukuna fih. Tapi tuan rumah, tuan dunia ni pun takkan tinggalkan kami kekal di atasnya. Maksudnya tak ada benda yang kekal, maka dia kata tak perlu pun benda-benda tersebut. Itu Abu Zar Al-Ghifari. Sampailah waktu sebelum daripada lepas daripada tu, dia pergi duduk di satu tempat. Lepas duduk di Syam, dia pergi duduk di satu tempat. Orang pergi jumpa dia, bila kisah yang tadi, bila orang pergi jumpa dia tengok tak ada apa perabot, orang bagi tahu dekat Gubernur Syam. Bagi tahu kat Gubernur Syam kisah ni, sahabat Nabi ni hidup susah, tak ada harta. Gubernur Syam bagi kat dia 300 dinar. Bagi kat orang tu, pergi bagi kat Abu Zar ni 300 dinar, beli apa-apa keperluan rumah dia. Abu Zar kata, bila orang main bagi kat Abu Zar tak mau ambil. Abu Zar kata, takkanlah khalifah ataupun gubernur ni tak jumpa orang yang lebih susah daripada aku sampai dia main bagi kat aku. Maksudnya dia tak mau ambil, dia kata pergi bagi kat orang lain benda tu. Bila Abu Zar tolak tu, Abu Zar akhir hayat dia pergi pindah duduk satu perkampungan yang kecil. Satu tempat di tengah padang pasir. Bila mana saat nak kematian Abu Zar, isteri dia menangis. Menangis sebab apa? Sebab bila Abu Zar tanya sebab apa menangis ni, dia kata bukan menangis sebab kamu nak mati, tapi menangis kamu nak mati ni, kita kain kapan pun tak ada. Kita kain kapan pun tak ada, nak kapan kamu nanti. Tapi Abu Zar kata apa? Abu Zar kata tak apa, jangan risau. Bila aku mati nanti, kamu tak jenazah mayat aku di tepi jalan, sebab aku pernah dengar Nabi kata. Nabi sebut ada antara kita ni, Nabi sebut kepada sahabat-sahabat yang lain semua, dengan antaranya ada Abu Zar, antara kita ni ada seorang yang mati di tengah padang pasir dan dia akan diuruskan oleh sekumpulan rombongan orang-orang yang beriman. Maksudnya Abu Zar kata, aku tahu yang tu aku. Sebab apa? Yang duduk dalam majlis tu semua mati dah. Yang duduk dalam majlis tu semua mati dah, dan mereka semua mati dalam kampung mereka elok. Tak ada lagi yang mati di tengah padang pasir. Aku saja tak mati lagi. Dia kata dia yakin yang tu aku. Bila dah lepas kematian Abu Zar, isteri dia pun duduk di jenazah dia tepi jalan. Isteri dia duduk tepi dia dengan anak dia yang kecil duduk di tepi dia sambil menangis. Rupanya betul mai satu rombongan yang diketuai oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Mas'ud yang mai. Orang yang kita kisah, orang yang sahabat yang paling tahu berkenaan dengan Al-Quran. Dialah yang main tengok-tengok ada jenazah di situ, tak tahu lagi siapa. Bila pergi dekat, rupanya Abu Zar. Bila tengok Abu Zar saja, Abdullah bin Mas'ud pun main dalam fikiran dia penuh Nabi sebut.
Nabi pernah sebut dulu waktu mana peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ni perang yang berlaku jauh. Khandaq ni 800 km daripada Madinah, berada di sempadan Jordan, yang Nabi suruh siapa yang ada kemampuan waktu tu pi semua pergi perang. Yang tak ada kemampuan, tak ada kenderaan, tak payah pergi. Abu Zar dia kan zuhud, tak ada apa. Dia adalah binatang tunggangan dia yang kecil, yang tak larat. Dia akhirnya dalam rombongan tu dia ikut juga, tapi dia tertinggal jauh. Rombongan dah pergi depan dah, dia tinggal jauh. Sebab apa? Binatang tunggangan dia tak cukup kuat, tak ada makanan dan sebagainya. Bila mana dia dah tertinggal jauh, dia pun duk fikir nak teruskan nak patah balik. Akhirnya dia ambil keputusan teruskan dengan jalan, tinggallah binatang dah. Bila rombongan yang awal tadi berhenti dengan Rasulullah semua kali, dia pun cari-cari Abu Zar, tak ada. Sahabat bagi tahu kat Nabi, wahai Rasulullah, Abu Zar tak ada lah dengan kita ni, mana Abu Zar? Rasulullah kata apa? Rasulullah kata tak apa. Kalau dia Allah tuliskan kebaikan kepada dia, dia akan sampai dengan kita. Tapi kalau Allah tak tulis kebaikan untuk dia, dia takkan sampai. Tengok duduk sat, tengok ada seorang jalan kaki seorang-seorang, mai sampai dekat, tengok rupanya Abu Zar. Rasulullah sebut di situ apa? Abu Zar ni yamshi wahdah, dia jalan seorang-seorang dia. Dia jalan seorang-seorang dia, dia berjuang seorang-seorang dia, nanti dia mati pun mati seorang-seorang dia. Rupanya betul Abdullah bin Mas'ud kata, Rasulullah kata dia mati seorang-seorang ni. Waktu dia mati tu, mati seorang-seorang dia di dalam di pertengahan padang pasir. Apa yang disebut oleh Nabi betul-betul berlaku kepada Abu Zar Al-Ghifari. Itu Abu Zar Al-Ghifari yang awalnya duduk peluk sebelum agama Islam. Dia pergi cari agama tu dalam keadaan hati dia dah terbuka. Hati dia tu memang nak diletakkan hidayah. Maksudnya kalau orang yang nak kebaikan, betul-betul nak cari kebaikan, hati tu kena kosong dah. Kena kosong dah, sedia untuk masuk kebaikan. Nak cari kebenaran, hati kena ada ruang untuk letak kebenaran. Berbeza dengan kita, kadang-kadang kita pergi cari, tengok satu, kita nak cari salah orang, maka kita akan jumpa salah. Tapi kalau kita dah bersedia nak terima kebenaran, pergi cari satu tu, nak betul-betul nak kebenaran, bila kita jumpa kebenaran boleh kita masuk. Berbeza dengan orang yang nak cari salah, pergi jumpa yang betul pun dia tak mahu, dia ambil yang salah saja. Itu kisah daripada Abu Zar, mengajak kita bagaimana daripada seorang yang bukan daripada agama Islam, duduk jauh daripada kota Mekah pun akhirnya pergi berjumpa dengan Nabi, terus memeluk agama Islam dan terus mati di dalam agama Islam, dan banyak menjadi menjadi saksi kepada apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hidup yang penuh zuhud, yang tinggal segala dunia, jauhkan daripada diri dia dunia ni. Berbeza dengan kita jugalah yang mencari dunia, nak masukkan dunia dalam diri kita. Mudah-mudahan sikit daripada kisah ini dapat kita ambil pengajaran kepada kita dalam kehidupan kita, teruskan kehidupan. Kalau kita nak cari hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala, lapangkan hati kita untuk diisi dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pengajaran yang kita dapat ambil ini masuk dalam diri kita, jadi sebahagian kita orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.